Sains Tingkatan 2 Bab 4 Kesihatan Manusia. Tajuk yang kita akan sentuh kali ini ialah 4.2 Pertahanan badan. Dan standard kandungan kita 4.2.3 mewajarkan kepentingan imunisasi. 4.2.4 membezakan keimunan pasif dan juga keimunan aktif. Seterusnya 4.2.5 mewajarkan amalan yang baik ke arah keimunan yang mantap. Dan akhir sekali 4.2.6 mewajarkan dan berkomunikasi mengenai kepentingan imunisasi dan tahap kesihatan individu terhadap keluarga, sosial, ekonomi dan negara. Kenapa ada yang positif COVID-19 dan ada pula yang negatif? Sedangkan mereka ni tinggal bersama-sama dalam satu rumah. Tak fahamlah. Setiap individu rupanya mempunyai tahap keimunan yang berbeza tau. Apakah yang dimaksudkan dengan keimunan? Keimunan ialah keupayaan badan melawan jangkitan penyakit yang disebabkan oleh patogen atau sebarang benda asing melalui serangan spesifik terhadap patogen tersebut. Tahukah anda, keimunan dalam badan kita terdapat dua jenis. Yang pertama, keimunan aktif dan yang kedua, keimunan pasif. Apakah keimunan pasif ya? Badan memperolehi antibodi daripada sumber luar. Keimunan pasif boleh dibahagikan kepada keimunan pasif semula jadi dan keimunan pasif buatan. Apakah keimunan pasif semula jadi? Keimunan pasif semula jadi terhasil apabila anak mendapat antibodi daripada susu ibu atau darah ibu yang merentasi dinding plasenta. Keimunan ini adalah sementara dan singkat kepada bayi, iaitu dalam tempoh beberapa bulan pertama selepas dilahirkan. Keimunan pasif buatan terhasil apabila antiserum disuntik ke dalam badan pesakit. Antiserum akan melawan patogen penyakit tersebut tanpa mengganggu sistem keimunan pesakit. Apakah antiserum? Antiserum ialah darah cecair jernih yang mengandungi antibodi untuk mencegah penyakit. Keimunan adalah segera dan sementara. Seterusnya belajar, kita lihat keimunan aktif. Apakah keimunan aktif? Ya, apabila badan menghasilkan antibodi sendiri apabila dirangsang oleh antigen. Keimunan aktif boleh dibahagikan kepada keimunan aktif semula jadi dan keimunan aktif buatan. Apakah keimunan aktif semula jadi? Keimunan aktif semula jadi terhasil selepas seseorang sembuh daripada serangan penyakit tertentu. Contohnya demam campak. Keimunan ini berpanjangan selepas jangkitan. Seterusnya kita lihat keimunan aktif buatan.
Keimunan aktif buatan terhasil apabila vaksin dimasukkan ke dalam badan seseorang dan sistem keimunan akan bergerak balas dengan menghasilkan antibodi. Keimunan ini adalah berpanjangan selepas jangkitan. Jom kita dengarkan apakah yang dimaksudkan dengan vaksin. Jangan takut divaksin. Vaksin adalah ampaian patogen yang lemah, mati atau tidak virulen. Jadi, vaksin tidak memudaratkan kita. Malah, apabila disuntik ke dalam badan, vaksin akan merangsang sel limfosit iaitu sejenis sel darah putih dalam badan untuk menghasilkan antibodi. Dah dapat semua? Sudah jelas kan? Vaksin tidak membahayakan kesihatan kita. Vaksin juga tidak membahayakan tubuh badan kita. Kerana vaksin mengandungi patogen yang telah mati ataupun patogen yang telah dilemahkan. Dan ingat, vaksin juga memberikan keimunan yang berpanjangan kepada kita. Suntik 2 dos? Aduh, sakitnya. Kenapa mesti 2 dos? 1 dos je tak boleh ke? Kenapa 2 dos? Ataupun kenapa lebih daripada 1 dos? Perlu diingatkan, suntikan vaksin dos pertama ialah untuk merangsang sistem pertahanan badan kita menghasilkan antibodi. Tetapi, kebekatan antibodi yang dihasilkan dalam suntikan pertama tidak mencapai aras keimunan. Oleh itu, suntikan vaksin dos kedua diperlukan bagi meningkatkan kepekatan antibodi dalam darah kita sehingga mencapai aras keimunan. Tingginya kes COVID sekarang sudah melebihi 7,000 kes positif sehari. Peningkatan mendadak kes COVID-19 sehingga melebihi angka 7,000 sehari dengan kes-kes baru menyebabkan pihak kerajaan berusaha bersungguh-sungguh untuk memberikan imunisasi kepada rakyat. Imunisasi merupakan suatu usaha untuk memberikan daya tahan secara aktif, terutamanya kepada bayi, kanak-kanak dan juga orang dewasa terhadap penyakit tertentu dengan memberikan suntikan vaksin. Proses melalui beberapa proses isi borang, kemudiannya kita mendapat consultation daripada doktor, tengok simptom dan sebagainya, sehinggalah cocok dan kemudiannya monitoring selama lebih kurang 15 minit ke 30 minit. Semuanya berjalan dengan lancar dan yang paling best sekali, injek ni tak rasa langsung, tak sakit pun. Jadi saya minta kepada semua anak muda dan semua rakyat Malaysia khususnya, kita kena menyokong program imunisasi kebangsaan. Anak-anak muda yang berada di rumah sekarang, tolong update MySejahtera khususnya untuk mak ayah kita di kampung supaya mereka didaftarkan dan mereka diimunisasikan secepat mungkin. Ya? Kerana kita tahu inilah di antara satu cara dalam pelbagai cara yang lain, seperti selain daripada disiplin kendiri, kita melakukan safe lockdown dan kita menjaga SOP. Ini di antara cara yang terbaik untuk kita mengawal penularan COVID-19. Vaksinat bukan sahaja melindungi diri anda, tetapi turut melindungi komuniti sekitar anda. Oleh itu, marilah sama-sama kita tingkatkan imuniti kita dan jangan takut divaksin kerana lindung diri akan lindung semua. Terdapat beberapa punca yang boleh menyebabkan sistem keimunan badan kita menjadi lemah. Contohnya terdedah kepada pencemaran udara dan seterusnya terdedah kepada pestisida, mengalami tekanan perasaan, pengambilan gula yang berlebihan dan merokok. Oleh itu, untuk memastikan sistem keimunan kita sentiasa mantap, pastikan kita mendapatkan rehat dan tidur yang cukup
tidak merokok, sentiasa beriadah dan menghirup udara segar serta selalulah melakukan pemeriksaan kesihatan.